Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, grup saya iaitu Zulaika, Misha dan juga Syuhada ingin membuat satu pembentangan yang bertajuk Peranan Raja-Raja di Malaysia dan Fungsi Persidangan Pemerintah. Mari mulakan. Pengenalan. Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara formalnya dalam tahun 1948 apabila Persekutuan Tanah Melayu diwujudkan. Sebelum Persekutuan wujud, 9 negeri-negeri Melayu dan 2 negeri-negeri Selat telah ditakbirkan sebagai Malayan Union di bawah pemerintah tertinggi seorang Gavenor British, iaitu di antara 1946 dan 1948. Singapura yang juga adalah sebuah negeri Selat telah dipisahkan sebagai tanah jajahan British, iaitu British Crown Colony. Malayan Union menggantikan pentadbiran tentera British, iaitu British Military. Seterusnya, administration pada tahun 1945 sehingga April 1946 yang memerintah sementara selepas kekalahan Jepun yang menakluki negara ini dari akhir 1941 sehingga September 1945. Fungsi dan tugas Majlis Raja Melayu. Yang pertama ialah memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua pula, mempersetujui dan tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama meliputi seluruh persekutuan. Yang ketiga, melantik anggota-anggota Mahkamah Khas. Yang keempat, memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum atau meremitkan, menggantung atau meringankan hukuman-hukuman ke atas seseorang. Dan yang terakhir, melantik seseorang wakil untuk menganggotai Majlis Angkatan Tentera dan ahli lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Fungsi dan bidang kuasa Yang di-Pertuan. Agama. Agong merupakan ketua agama Islam di negeri baginda sendiri. Ketua agama Islam dari negeri-negeri yang tidak mempunyai raja ataupun sultan, iaitu di wilayah-wilayah persekutuan Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Ketenteraan. YDPA merupakan pemerintah tertinggi dalam Angkatan Tentera Malaysia. Baginda bertanggungjawab dalam bidang kuasa am mengenai tata tertib dan pentadbiran Angkatan Tentera serta lain-lain mengenainya, melainkan perkara bersangkutan dengan gerakan tentera. Undang-undang. YDPA mempunyai kuasa untuk memperkenan atau sebaliknya sesuatu yang undang-undang setelah melalui proses pembentangan di kedua-dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Selain itu, pentadbiran dan pelantikan. YDPA dengan nasihat Perdana Menteri melantik menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri daripada ahli Dewan Rakyat atau Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Kedua-dua lantikan ini boleh dibatalkan oleh baginda atas nasihat Perdana Menteri. Pengistirahan darurat. YDPA boleh mengisytiharkan darurat atas nasihat Perdana Menteri jika mengancam keselamatan politik dan ekonomi negara. Latar belakang. Raja-Raja Melayu wujud dalam sejarah perlembagaan institusi bagi kerajaan Melayu di Nusantara. Yang ketiga, Malaysia mempunyai 10 orang raja. Untuk Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong ialah merupakan ketua negara Malaysia yang dilantik setiap 5 tahun daripada 10 orang Raja Melayu yang berkuat kuasa. Jawatan ini diperkenalkan pada 31 Ogos 1957 ketika Persekutuan Tanah Melayu merdeka daripada jajahan British.
Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu kini merupakan raja berperlembagaan, tidak seperti dahulu. Raja-Raja Melayu menjadi tunggak kerajaan monarki mutlak. Setiap raja dilindungi oleh perlembagaan. Setiap daripada mereka berkuasa kepada atas negara tertaklukannya. Mereka menjadi ketua agama bagi setiap negeri dan berkuasa ke atas kerajaan mereka ataupun negeri mereka. Senarai Raja-Raja Melayu. Okey, terbahagi kepada dua, iaitu Kerajaan Melayu Lama dan Kerajaan Melayu Baru. Kerajaan Melayu Lama ia terdapat 5, iaitu Kedah, Brunei, Johor dan Pahang. Manakala untuk Kerajaan Baru ada 5 juga, iaitu Terengganu, Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan dan Perlis. Fungsi peranan Raja-Raja Melayu. Terdapat 8 fungsi untuk peranan Raja-Raja Melayu. Okey, yang pertama, Raja Melayu pada masa lalu adalah raja mutlak yang menggunakan kuasa perundangan eksekutif. Pada awal tahun 1874, Inggeris campur tangan dalam pentadbiran Kesultanan Melayu. Sultan tetap menjadi pemerintah berdaulat di negeri-negeri. Larikah dengan perjanjian untuk menerima nasihat Presiden, penasihat atau penasihat umum British. Fungsi peranan Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu pada masa lalu adalah raja mutlak yang menggunakan kuasa perundangan eksekutif dan kehakiman. Ketenteraan pada awal tahun 1874, Inggeris campur tangan dalam pentadbiran Kesultanan Melayu. Sultan tetap menjadi pemerintah berdaulat di negeri-negeri tetapi larikal dengan perjanjian untuk menerima nasihat residen, penasihat atau penasihat umum British. Undang-undang untuk mengembangkan dominasi politik mereka ke atas Kesultanan Melayu Terengganu adalah negeri terakhir yang menerima penasihat Inggeris pada tahun 1919. British memusatkan kuasa pentadbiran mereka dengan membentuk negeri-negeri Melayu Bersekutu di 1896 dan seterusnya, menubuhkan Majlis Persekutuan pada tahun 1909 yang anggolannya terdiri daripada 4 Raja Melayu yang dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi Inggeris. Walaupun Inggeris mengakui kedaulatan Kesultanan Melayu, peranan Raja-Raja Melayu diturunkan hanya kepada tugas istiadat yang berkaitan dengan adat istiadat dan masalah agama. Setelah mewujudkan kehadiran yang kuat di semenanjung Tanah Melayu, British berusaha untuk menyatukan negara di Tanah Melayu tetapi tidak melakukannya. Raja-Raja tetap tidak berubah. Ini adalah kedudukan para penguasa menurut undang-undang, walaupun tidak kenyataannya kebebasan atau kedaulatan mereka mungkin tidak mutlak. Prinsip ini telah dinyatakan oleh beberapa keputusan mahkamah yang berbeza, yang mungkin berbeza dengan kedudukan Raja-Raja Melayu di bawah Malayan Union. Walaupun tekanan seperti itu tidak dipersoalkan di pengadilan, pihak Inggeris memiliki kekuatan untuk memaksa Raja-Raja Melayu untuk mematuhi arahan mereka. Itu saja daripada kami bertiga. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, tekan loceng, like, share dan komen.